Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Baiklah, alhamdulillah. Sengaja aku buatkan video ni untuk aku ucapkan selamat hari raya Aidil Adha pada semua umat-umat Islam, tapi pada yang beriman dan pada mereka yang khususnya berjalan di dalam jalan-jalan rohani. Pada orang-orang Islam yang munafik, yang kufur, yang zindik, yang syirik, aku tak ucapkan. Kerana itu, biar kamu terima panggilan dan laknat dari Tuhan kamu. Baiklah, sempena Hari Raya Aidil Adha ini, khususnya untuk PWHB, QQHB. Siapapun kamu, dimanapun kamu berada, aku ucapkan selamat menyambut Hari Raya. Pada yang tersayang, moga Aidil Adha kali ini penuh bermakna. Aku nak ambil kesempatan untuk bercakap dari hal sejarah bangsa sempena Hari Raya Korban. Aku nak bercakap dari hal pengorbanan ulama, pengorbanan para pejuang yang dilupakan. Bahkan di dalam kempen untuk PRN kali ini, di dalam banner yang dibuat oleh setengah mereka, apa yang dicatatnya? Ulama bodoh, dicatatnya di dalam banner berkenaan. Cubalah kita bayangkan, kita sebuah negara Islam, negara yang diperjuangkan oleh ulama, tapi tergamak kalian menulis di dalam banner semata-mata untuk pilihan raya, kamu katakan ulama bodoh. Beginilah. Sebenarnya bumi ini, dunia ini ada pasaknya. Itu tercatat di dalam kitab-kitab lama bahawa bumi ini dijaga oleh mereka yang digelar pasak bumi. Utara, selatan, timur dan barat. Bahkan dijaga oleh mereka yang menjaga penjuru angin. Mereka terdiri daripada ulama-ulama, para wali, pilihan Allah Ta'ala yang diberikan karamah. Kerana dunia ini dia sebalik apa yang kita lihat ini. Bumi ini sebenarnya ditakbirkan oleh mereka-mereka yang bergelar orang-orang pilihan Allah. Ditakbirkan oleh para rijalul gaib, para wali, para karamah, yang apabila sampai pada masanya, mereka akan berhimpun di Bukit Kaf. Untuk membincangkan perkara-perkara yang akan berlaku saban musim, saban tahun.
Tak apalah. Aku tak nak bercakap panjang dari hal perkara-perkara yang tak kasat pada mata. Aku tak anda. Kerana semua perkara itu sebenarnya dilalui oleh orang-orang yang tidak berhenti zikir dan wiridnya. Dalam setiap nafas yang diambil, dalam setiap nafas yang dihelanya, yang sentiasa berzikir 24 jam dengan nafasnya, dengan sir dan dengan siru-sirnya. Bukan orang-orang seperti kamu. Bukan. Betapapun kamu bergelar ustaz, betapapun kamu digelar profesor, kamu belum mencapai tahap ulama. Kamu belum mencapai tahap-tahap para wali. Kamu belum mencapai apa yang orang terdahulu rintis dan mencapainya. Kamu belum. Betapapun kamu siang malam ke masjid, betapapun kamu rasa kamu banyak menghafal kitab-kitab, kamu jauh panggang dari api. Jauh panggang. Kamu sambut Hari Raya Korban. Tapi bagaimana kamu mengenang pengorbanan orang-orang yang terdahulu, ulama yang terdahulu, para tabi'in yang terdahulu, perjuangan orang-orang yang terdahulu dari kamu? Berkali-kali aku ulang, mereka yang pergi dulu dari kamu, bahkan roh-roh mereka tidak sempat kamu talkinkan. Tulang belulang mereka, air mata mereka, sebati dengan tanah yang kamu injak. Bahkan hasil bumi yang kamu makan, tidakkah kamu tahu? Ia subur kerana darah-darah suhada berbaur dengan tanah yang kamu injak, yang kamu bercucuk tanam. Tidakkah kamu sedar? Kamu hanya meraihkan Hari Raya Korban tanpa mengenangkan pengorbanan nenek moyang kamu, tanpa mengenangkan perjuangan, air mata, darah mereka yang mengalir, darah hidup mereka yang mengalir semasa mereka hidup. Dan mereka mati, dikebumikan dengan darah syahid mereka, dengan pakaian yang dipakai oleh mereka, tanpa dimandikan, kerana mereka berkorban demi generasi dan anak cucu seperti kalian. Tapi kalau inilah generasi yang mereka perjuangkan dulu, kalau mereka tahu generasi yang ada sekarang terdiri dari generasi yang kufur, yang engkar, yang mungkar, yang munafik, yang penipu, yang gila kuasa, yang tamak, haloba, yang menindas sesama sendiri. Alangkah kesalnya mereka. Alangkah kesalnya mereka. Mereka memperjuangkan kita agar kita menjadi generasi yang berjuang. Tapi kamu tidak pernah mengenangkan mereka. Bahkan kamu gunakan pangkat, kedudukan dan kuasa kamu untuk menzalim bangsa
dan generasi kamu sendiri. Inilah akibatnya. Apabila bangsa takut dengan sejarah bangsa itu sendiri. Semua bangsa di dalam dunia ini bangga akan sejarah bangsanya. Tapi bangsa ini, bangsa Melayu khususnya, sangat takut dengan sejarah bangsanya sendiri. Sangat takut. Berbagai-bagai alasan kamu berikan untuk menafikan sejarah bangsa dan perjuangan nenek moyang kamu. Berbagai-bagai alasan kamu berikan. Yang kamu dustakan, yang kamu padamkan adalah sejarah nenek moyang bangsa Melayu. Sedang bangsa lain berbangga dengan sejarah bangsanya. Tapi Melayu malu dengan sejarah bangsa. Malu. Dan seboleh-boleh sejarah bangsa itu mahu dipadamkan dari muka surat, dari catatan, supaya sejarah itu tidak diingat dan tidak dikenal. Apalah maknanya kamu menyambut Hari Raya Korban tanpa kamu memahami makna pengorbanan itu? Apalah maknanya? Belum sampai ke masanya untuk kamu duduk, merenung, tafakur, melihat kembali dari mana semuanya bermula. Adakah kamu lupa dari mana kita bermula? Sedangkan aku berpesan, jangan sekali-kali engkau lupa dari mana kita bermula, berbenih, tumbuh, hidup, dan tidak mati-mati. Itu yang dipesankan kepadaku oleh nenek moyangku, oleh para guruku, oleh para leluhurku. Dan hingga ke hari ini aku berpegang pada jalan yang sudah dirintis oleh guru dan leluhur. Aku berpegang dan aku berteguh. Sebagaimana aku katakan pada kamu, jika dunia meninggalkan kamu, jika kamu dihina, terpuruk, aku yang akan hadir untuk menjaga kamu. Akan aku angkat kamu ke satu makam yang tertinggi. Dan bila kamu lihat kembali, akulah yang akan jadikan kamu teristimewa pada zahir, pada batin, pada jasmani, pada rohani. Baiklah, aku tak nak bercakap panjang dari hal perjuangan, kerana aku nak ambil kesempatan ini untuk bercakap dari hal sikap bangsa. Sikap bangsa yang hanya merugikan bangsa Melayu itu sendiri. Jika kita tidak mau sedar sekarang, kita mungkin akan kehilangan lebih banyak lagi. Dan anak cucu akan lebih merugi.
baru-baru ni ada seorang ni yang jawatannya bukan kecil. Boleh dikatakan jawatannya antara jawatan yang paling besar di dalam jemaah menteri. Ialah dikatakan ketua segala menteri. Kerana itu, aku ambil peluang ni untuk bercakap. Apabila dibangkitkan isu apa yang berbangkit sebenarnya? Apabila dibangkitkan isu bahawa Penang itu adalah milik Kedah, tahu apa katanya? Nak tahu ke apa katanya? Katanya, susahlah kalau begitu. Kalau kita nak ungkit perkara-perkara yang lama, nanti Siam pun akan ungkit perkara lama dengan mengatakan Kedah itu milik Siam. Kalau kita nak mengatakan bahawa Penang itu milik Kedah, nanti Siam akan mengatakan bahawa Kedah milik Siam. Wah, kalau begitu kita akan sukar kerana mengungkit sejarah lama. Alangkah lembunya pendapat berkenaan. Lebih bodoh dari bodoh, lebih lembu dari lembu. Bahkan lembu pun tak bagi pendapat. Lembu pun diam. Babi apatah lagi. Jadi aku nak tanyakan, ke mana pergi profesor pengkaji sejarah di pusat pengajian tinggi di universiti? Kamu profesor yang membuat kajian dari hal Islam, membuat kajian dari hal sejarah bangsa, dari sejarah tanah air. Kamu yang buat kajian. Mana pergi kajian kamu? Kenapa kamu tidak ketengahkan dan perjuangkan hak bangsa Melayu di tanah Melayu, di tanah air Melayu? Kenapa? Jika kamu kaji dan kamu sembunyikan fakta kebenaran, apalah makna kamu seorang profesor? Kamu kaji sejarah, sepatutnya kamu tampil untuk bercakap perkara yang benar dari hal sejarah nenek moyang, dari hal sejarah tanah Melayu. Sejarah yang salah hendaklah dibuang, hendaklah dibetulkan. Sejarah yang diselewengkan hendaklah diluruskan kembali. Kerana Islam adalah agama yang lurus, adalah agama berjalan di atas cahaya yang lurus. Tidak ada kebengkokan di dalam sejarah, kecuali kamu tak jujur di dalam bercakap dari hal sejarah, khususnya berkait dengan bangsa dan tanah Melayu. Kita bercakap dari hal tanah Melayu, tidak menyentuh di luar tanah Melayu. Bila bercakap dari hal maruah bangsa dan maruah Melayu, kita tidak menyentuh di luar tanah Melayu. Yang pergi masukkan, nanti Siam pula tuntut
kata Siam, Kedah itu milik Siam. Wah, kalau begitu, kenapa tak dicakapkan? Nanti Jepun pula tuntut. Jepun kata tanah Melayu ni dulu milik Jepun. Lagi bagus, nanti Portugis pula tuntut. Katanya Melaka tu dulu milik Portugis. Baguslah tu. Kalau nak balik kepada asal-usul macam tu, nak yang lebih jauh lagi, tu lebih mudah. Jom kita balik ke sejarah. Bagaimana Melaka itu dibuka? Milik siapa Melaka itu? Bagaimana Islam itu turun ke tanah Melayu? Dan bagaimana agama dan bangsa ini berkembang sebagai bangsa Melayu yang beraja? Kalau nak balik ke usul paling asal, memang tanah ini jadi milik tanah Melayu, jadi milik Melayu, milik bangsa Melayu. Bukan sebagaimana apa yang berlaku sekarang. Tanah Melayu yang jadi milik Melayu, yang direservkan untuk Melayu, hanya tinggal berapa peratus sahaja dari 100%. Mana pakar-pakar sejarah, ahli-ahli sejarah? Kenapa kamu tak turun untuk perjuangkan? Kenapa kamu tak bercakap yang benar? Kenapa kamu rahsiakan? Apa yang kamu takutkan sebenarnya? Sebelum kamu mati, kamu mesti bercakap satu perkara yang benar, betapapun pahit. Wahai pengkaji-pengkaji sejarah, adakah kamu rasa kamu diangkat untuk menjadi profesor dari hal sejarah? Adakah kamu rasa kamu diangkat untuk sia-sia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan untuk berjuang dan berjihad untuk kedaulatan agama bangsa, raja, negara dan tanah air kamu? Tapi kamu sia-siakan jawatan yang kamu ada untuk kepentingan dan prionasi karen kamu. Nenek moyang dahulu mati berjuang untuk kamu. Nenek moyang dahulu berjuang dengan panah, dengan senjata, dengan badik, dengan kerambit, dengan keris, dengan meriam. Dan mereka berkecai, dagingnya berkecai, darahnya tersimbah, menyembur dan menyuburkan bumi ini. Bumi ini disiram dengan air mata dan darah nenek moyang dan para pejuang. Tapi bangsa Melayu, kalian membohongi perjuangan nenek moyang kamu. Bahkan kamu agih-agihkan kedaulatan negara ini. Kamu cemarkan kedaulatan negara ini. Kamu hina maruah bangsa dengan kamu berikan kedaulatan bangsa ini. Kamu berikan tanah ini pada orang-orang yang bukan dari bangsa kamu sendiri, atas nama demokrasi, atas nama liberal, atas nama sosialis. Kamu sebenarnya bukan manusia. Kamu hanya mamalia. Bahkan sifat kamu lebih dari haiwan yang kita panggil maging. Kamu tak ubah seperti biawak hidup yang memakan bangkai. Tidakkah kamu sedar nasib generasi dan bangsa kamu? Wahai bangsaku, wahai Melayu, bangkitlah dengan lebih bermaruah, beragamalah, dengan lebih memahami istilah agama itu sendiri.
Jadilah orang yang punya semangat untuk berjuang demi generasi kamu. Nenek moyang kamu dahulu tanam durian contohnya, yang tak sempat mereka makan, dimakan oleh kamu yang rasa manisnya durian yang mereka tanam. Sedangkan nenek moyang yang menanamnya tak sempat untuk merasa manisnya durian. Tapi kamu bukan sahaja makan manisnya durian dari hasil yang mereka tanam, tapi kamu jualkan durian dari hasil yang mereka tanam. Yang penting bagi kamu keuntungan. Yang penting bagi kamu kekayaan, harta yang melimpah ruah. Aku tak pernah jumpa satu bangsa pemimpin yang lebih buruk dari kepimpinan yang ada sekarang. Aku tak pernah jumpa kepimpinan Melayu yang lebih buruk dari kepimpinan Lata-Lato yang ada sekarang. Aku tak pernah jumpa ekonomi bangsa Melayu khusus begitu buruk, melainkan di bawah pakar ekonomi, pakar menteri formula yang ada sekarang. Dan aku tak pernah dengar jawapan-jawapan yang bodoh lagi bahalul, melainkan dari pemimpin-pemimpin yang ada sekarang, daripada pemimpin wewenang yang ada sekarang. Apa katanya? Aku punya suka, aku kerajaan, aku punya suka lah nak buat apa pun. Apa katanya? Kalau ayam mahal, jangan makan ayam. Apa katanya? Kalau kedai itu menjual makanan mahal, boikot kedai itu. Kalau ayam sekilo itu mahal, kita masih boleh dapat dengan harga yang murah, yakni beli untuk setengah kilo sahaja. Aku tak pernah jumpa dan tak pernah tahu kalau menteri-menteri yang untuk selesaikan masalah kos rakyat, apa jawatan yang dia ada? Menteri Sumber. Menteri Sumber. Sumber apa? Sumber kos rakyat. Menteri kos ekonomi. Ini bukan sebenarnya jawapan yang lebih sesuai dan jawatan yang lebih sesuai. Pada menteri berkenaan bukanlah menteri kos sara hidup. Bukan. Bukan menteri kos sara hidup, tetapi adalah mentikus sara hidup. Kamu nak jadikan bangsa Melayu ini apa? Tikus yang makan hanya layak makan makanan sampah dibandingkan dengan kamu yang makan di hotel 5 bintang? Sanggupkah kalian bangsa Melayu diperbodohkan oleh orang-orang yang sememangnya bodoh? Sanggupkah? Bangsa Melayu adalah satu bangsa yang ditertawakan oleh bangsa
lain. Bangsa Melayu adalah bangsa yang ditertawakan kerana lembab. Bahkan di tanah air sendiri, yang dimanjakan bukanlah bangsa sendiri. Bangsa sendiri dianak tirikan. Yang dijaga dan dipelihara adalah pendatang asing. Rohingya contohnya, Myanmar contohnya, Burma contohnya. Itu yang kamu bangga-banggakan, itu yang kamu jaga dengan alasan mereka itu pelarian, maka mereka perlu kebajikan. Mereka perlu tempat tinggal. Tapi bangsa sendiri kamu perbodohkan, kamu permainkan, kamu injak dan kamu pinjak. Kamu tipu. Dan bangsa kamu adalah bangsa yang mudah tertipu. Jadi aku nasihatkan pada yang lain, jika ada pemimpin yang mengatakan bahawa, pertama, aku adalah orang yang tidak suka bertali leher supaya aku kelihatan zuhur. Aku adalah orang pertama yang menolak gaji. Aku tak perlukan gaji. Aku adalah orang yang bukan berjalan, yang berlari masuk ke pejabat atau ke parlimen. Berlari kerana mau segera menguruskan masalah masyarakat. Aku berlari untuk menoktakan kemiskinan di dalam masyarakat. Perkara pertama yang aku buat adalah gunakan penerbangan kapal terbang yang dibiayai oleh kerajaan. Perkara pertama yang aku buat adalah bawa semua keluarga aku untuk tunaikan umrah, supaya aku nampak warak, supaya aku nampak mendahulukan agama. Bukan hanya aku, dengan keluarga aku sekali. Dan perkara yang aku buat adalah melantik anak aku sendiri, melantik ipar duai aku sendiri untuk jadi penasihat dan orang-orang yang penting di dalam GLC. Dahulu aku peralatkan orang-orang fakir dan miskin agar mereka berguling di jalan bermalam-malam, sehingga mereka ditendang, dipukul, disiram dengan air, ditembak, dan berbagai-bagai lagi, sehingga mereka ditembak dengan peluru asap, bom asap. Tapi sekarang tidak. Aku perlu dekati generasi muda. Jadi, aku masuk ke universiti-universiti. Aku hasut mereka. Aku ajarkan mereka. Aku lato-latokan mereka. Aku wewenangkan mereka. Aku sembronokan mereka. Dan aku bertopengkan agama.
untuk bercakap dari hal rasuah. Aku hasut mereka supaya percaya ini adalah perjuangan yang suci untuk membersihkan negara. Ini adalah pembasmian mereka-mereka yang rasuah, mereka yang sakau harta rakyat dan tidak ada kompromi di dalam menentang rasuah. Tidak akan membela orang yang salah, tapi dalam masa yang sama, orang yang aku lantik, orang yang terbukti bersalah, itu orang yang aku lantik. Yang terbukti bersalah, jadi bangsaku, cukuplah. Pada masa yang lain, jangan mudah terpengaruh, jangan mudah terpedaya, jangan mudah tertipu, jangan mudah hairan. Itu pesan guru. Pesan guru, jangan tertipu wahai anakku, jangan terpedaya, jangan hairan, dan jangan takut. Jika perkara itu ada di dalam diri kamu, kamu memang akan sesat dan disesatkan. Jika bukan semasa hidup, kamu akan disesatkan ketika sakaratul maut nanti. Jadi, hindarkan semua itu. Jangan sampai berbenih di dalam diri kamu. Itu kata guru yang aku ingat dengan jelas. Sebenarnya bangsa Melayu, wahai bangsaku, perjuangan nenek moyang kamu tidak pernah selesai jika denyut nadinya ada di dalam jiwa kamu, ada di dalam diri kamu. Jika kamu fikirkan darah yang mengalir pada kamu adalah titis darah dari nenek moyang kamu, perjuangan ini tak akan selesai dan tak akan berhenti. Aku percaya dan yakin bangsa Melayu ini akan kembali di puncak Uhud, cemerlang dan berjaya, dengan syarat jangan sekali-kali kamu turun dari puncak Uhud untuk mengejar harta rampasan perang. Jangan. Dan selepas ini jangan sekali-kali kamu percaya lagi pada pemimpin yang banyak berjanji, pada pemimpin yang bercakap dari hal ayat Quran, hadis, sunnah dan ijma', kerana mereka sebenarnya penipu, pembohong. Mereka sebenarnya adalah bangsat yang membangsatkan bangsa sendiri. Mereka sebenarnya tidak bermaruah. Dan selepas ini, jangan sekali-kali kamu lantik orang yang tidak bermaruah menjadi pemimpin kamu. Jangan. Jadikan ini perjuangan yang terakhir di dalam kita membuka lembaran baru, sejarah baru. Sejarah mesti dikaji, kebenaran mesti disingkap. Mesti kebenaran mesti disingkap dengan berani. Selangkah kaki ini melangkah di atas langit yang dijunjung.
kebenaran mesti diperjuangkan. Dengan lidah yang benar, hati yang benar, semangat dan doa. Jadi aku ambil kesempatan untuk bercakap dari hal aku nak sentuh sedikit. Aku minta maaf pada sahabat Handai, pada Handai Taulan, pada para pejuang, pada pencinta agama, pada pecinta, dan pada mereka yang memiliki roh semangat nenek moyang, para leluhur, semua hari raya korban. Aku nak bagi tahu, aku nak berkirim salam pada kerajaan negeri Melaka, pada Menteri Besar Melaka. Ada perkara yang berbuku di dalam hati aku yang nak aku tanyakan. Dan aku akan turun dan aku akan suarakan. Sama ada aku bersama yang lain ataupun sendiri, aku tak peduli. Aku nak tanyakan kepada Menteri Besar Melaka. Apa yang aku tanyakan? Kenapa makam Tok Janggut dan Tok Putih di Pulau Besar Melaka kalian padamkan, sedangkan makam itu adalah sejarah tersebarnya Islam dan perjuangan. Sejarah mencatatkan bahawa itu adalah gelanggang silat yang pertama yang dibuka di Melaka. Itu adalah gelanggang silat pertama yang dibuka di Melaka, di Pulau Besar Melaka. Yang mana mereka itu adalah pahlawan yang terbilang, yang mendidik para pahlawan di dalam memperjuangkan Melaka dari Portugis. Kenapa sebenarnya kamu sebagai Menteri Besar Melaka, orang-orang yang berkuasa di Melaka, Majlis Negeri Melaka, Perbandaran mungkin, kenapa kamu robohkan sejarah yang jadi milik anak cucu? Kenapa kamu robohkan sejarah berkenaan? Kamu padamkan sehingga tidak ada nisannya lagi. Kamu timbus dan kamu bina tempat permainan kanak-kanak, tempat permainan dan tempat orang berjoging di Pulau Besar Melaka. Sedangkan di bawahnya adalah makam Tok Janggut, makam Tok Putih yang tercatat di dalam sejarah, yang sudah dinobatkan sebagai sejarah. Bagaimana sejarah bangsa Melayu kamu padamkan semata-mata untuk kamu bina sebuah taman yang kamu letakkan tempat permainan kanak-kanak, yang kamu letakkan supaya orang boleh berjoging dan berlari, bersenam di situ. Tidakkah kamu rasa bersalah pada nenek moyang kamu? Tidakkah kamu rasa bersalah memadamkan sejarah Melayu, sejarah bangsa, sejarah agama? Jadi pada orang-orang berkenaan, pada orang-orang yang terlibat, aku tak doakan yang baik pada kamu. Tidak. Aku harap doa aku diaminkan oleh para leluhur dan para pejuang, para keramat dan para keramat, dan kamu dan keturunan kamu akan terima bala balasannya, akan terima panasnya. Dan aku berjanji bahawa aku akan perjuangkan sejarah nenek moyang
Dan aku akan kabarkan pada generasi ini adalah sejarah nenek moyang kamu yang dipadamkan dengan sengaja. Dipadamkan supaya kamu lupa akan sejarah nenek moyang kamu, supaya kamu lupa asal usul kamu. Dan kelak ketahuilah kamu bahawa tempat kamu bermain ini, di bawahnya adalah makam dan tulang belulang Tok Putih dan Tok Janggut yang pernah berjuang dan syahid di Pulau Besar Melaka dan dikebumikan di Pulau Besar Melaka di dalam menentang penjajah yang datang. Aku harap pihak yang terlibat akan terima hukuman yang setimpal, kerana ini adalah sejarah bangsa, ini adalah hak bangsa Melayu, ini hak generasi Melayu, ini hak generasi dan hak bangsa Melayu, ini maruah bangsa Melayu. Aku tak pernah dengar makam sejarah dari bangsa yang bukan Melayu dirobohkan. Aku tak pernah dengar. Aku tak pernah dengar makam orang bukan Islam, bukan Melayu khususnya, di tanah Melayu dirobohkan untuk pembangunan, untuk dibuat taman. Aku tak pernah dengar. Tapi aku biasa dengar makam milik orang Islam, milik Melayu, boleh dirobohkan, dipindahkan. Mungkin aku boleh maafkan jika makam berkenaan dipindahkan. Tapi oleh kerana makam berkenaan dirobohkan tanpa ada sebarang tanda dan tidak dipindahkan di mana-mana, tulang belulangnya dan tulang sulbinya tidak digali, tidak dipindahkan, ini adalah satu jenayah yang dilakukan oleh pemimpin, oleh Menteri Besar Melaka. Ini adalah jenayah bangsa. Ini bukan kecil, perkara ini besar. Dan aku akan besarkan perkara ini. Aku akan perjuangkan perkara ini. Aku tak perlu ramai pun sebenarnya untuk perjuangkan perkara ini. Kerana bangsa Melayu makin ramai makin tak guna. Makin ramai makin penakut. Makin ramai makin bangsa Melayu adalah satu bangsa yang takut akan sejarah bangsanya sendiri, yang sangat merobohkan sejarah, yang sanggup memadamkan sejarah. Aku akan perjuangkan. Aku akan ke Pulau Besar Melaka. Akan aku ketengahkan perkara ni untuk aku tanyakan di mana letak, di mana dipindahkan dan kenapa dirobohkan. Akan pasti kerana ini hak. Itu adalah hak bangsa Melayu, generasi Melayu yang kalian padamkan dan kalian robohkan. Tak tahu atas alasan apa kamu robohkan sedangkan ia tercatat di dalam sejarah.
jika Melayu malu dengan sejarahnya sendiri, jangan mimpi bangsa lain akan berbangga dengan bangsa Melayu. Jangan mimpi. Jika bukan kamu yang berbangga dengan bangsa kamu sendiri, tak ada bangsa lain yang akan berbangga dengan bangsa kamu. Jika bukan Melayu, siapa lagi? Jika bukan kamu, siapa lagi? Jika bukan aku, siapa lagi? Aku yang akan berjuang dan aku yang akan turun. Mau aku tanyakan, kenapa sejarah nenek moyang ini dipadam dan generasi kehilangan sejarah ini? Kenapa? Akan aku tanyakan. Aku tak ada kepentingan di dalam bangsaku. Aku tidak dibayar oleh sesiapa di dalam memperjuangkan bangsaku. Tidak. Tapi aku mahu mati dengan rasa bangga. Sebagaimana guruku mati dengan rasa bangga. Sekalipun dunia mengatakan guruku derhaka dan menderhakai seluruh Melaka, aku bangga hanya seorang guru yang berjuang, syahid kerana berjuang. Aku bangga. Dan seluruh HB, EWHB, UQHB akan berbangga memiliki guru yang jiwanya, rasanya, kalbunya, kalbu cinta. Panah jangan tersasar. Wa ma ramaita is ramaita. Walakin Allah Roma. Aku akan perjuangkan apapun, siapapun. Sudah sampai masa Melayu bangkit. Juangkan sejarah nenek moyang. Kekalkan maruah bangsa. Tidak ada apa yang perlu ditakutkan di dalam memperjuangkan maruah bangsa, di dalam memperjuangkan agama. Tidak ada apa yang perlu ditakutkan. Jadi satu kewajipan bagi anak bangsa, anak Melayu. Mati hanya sekali. Dalam hidup, kita akan ditemukan dengan cinta sebenar-benar cinta. Kita akan ditemukan dengan perjuangan sebenar-benar perjuangan.
Ingat dari mana kita bermula. Dan takkan mati-mati. Ingat. Anak bangsa kau adalah umpama anak panah. Berjuanglah, membujur lalu, melintang, patah. Dan kalau patah, tumbuh, hilang, berganti. Janganlah kamu takut. Karena jika pun kamu mati, anak-anak panah ini akan melahirkan generasi baru yang punya semangat, yang punya kekuatan, yang tak akan mati-mati. Dan kita berhimpun semula di sana nanti. Kita berhimpun. Tak ada perkara sebenarnya yang menakutkan, melainkan kita kehilangan maruah dan cinta. Lain dari itu, tidak ada perkara yang harus kita takutkan. Kita hidup berbekalkan sekalung doa. Kita hidup dengan cinta. Kita mati dengan cinta. Ingat baik-baik. Anak-anak generasi laksana anak panah. Jangan tersasar. Jangan dan jangan. Jangan kalah. Jangan lemah. Melayu mesti kembali bangkit semula. Mesti dengan maruah. Jadilah anak Melayu yang mencetak sejarah. Janganlah jadi bangsa Melayu yang sebenarnya tidak membawa makna apa-apa kecuali kebencian. Baiklah, kita jumpa lagi nanti pada masa dan kesempatan yang akan datang. Aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya.